Apa khabar? Awan. Ini kena apa? Ni PK, PPF, PGM. Yang bu sampai bu dapat ni. PJN Datuk lah. Tak. Tinggi Justin Malaysia tak ada tu. PJN bukan Tinggi Justin Malaysia. Malaysia. Hmm. Oh. Bukan, memang hari ini hari Malaysia. Ah. So kita katakan tanpa apa dedikasi semua punya betul, wira-wira, betul. memang hari ini tak ada kedamaian, keharmonian hari ini tak ada. Oleh itu parti gerakan apa perkorbanan semua wira, keberanian mesti diingatkan. Oleh itu kita ambil kesempatan ini untuk lawat dulu tentera darat. Ya, semuanya apa ni tentera darat, regiment semua yang diraja. Oh, okey. Dan saya pun dimaklumkan itu ialah apa? Telekomunikasi itu. Ya. Saya punya first general Long Pimeng. Oh. Long Pimeng. So bila join tentera? Saya join 02 Januari 77. 2 bulan Januari 77. 77. Masa tu umur saya 20 tahun lah. 20 tahun tu masuk. Mengapa pilih nak masuk tentera? Saya fikir kita kat kampung pun, saya pun masa tu hantar surat dekat custom kan. Rupanya saya dah rekrut panggilan, dapat surat panggilan tu, saya dah rekrut, mana rambut dah botak apa semua. Ikut masuk askar juga tu ha. Training ah. Custom tak dapat. Pasal saya dah training. Oh, you sudah training. Dah training seminggu kan. Habis orang tu saya bagi surat. Bagi surat mengatakan ada panggilan ni. Saya paja pun nak cakap macam mana, tak ada. Saya pun rezeki saya kat sana kemungkinan tak ada. Saya pun custom tahu makan rasuah apa kan. Mana Allah luang ke saya masuk askar ha. Tapi askar ada tentera darat, udara, apa? Laut. Apa laut. Navy. Navy. Ada Navy, ada apa? Air Force. Ada Armed Force. Ya. You pilih tentera darat. Tentera darat pasal saya pun pasal apa dapat panggilan tentera darat. Pasal tu saya terus pergi lah. Saya rekrut first regiment semua yang dia buat first rekrut under pasukan sendiri. Mana saya semua dilatih oleh anggota-anggota semuanya sendiri ya. Saya dilatih sana, mana saya first putra, mana putra semua yang pertama. Okey. Sudah berapa tahun? Mula 20 tahun masuk tentera. Sampai saya pension 98. 98. So total berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun saya involve dekat ni dekat UIM. Okay. Saya sebagai polis bantuan. Polis bantuan. Yang mana saya tak ada kehidupan saya penuh lah, mana saya habis sana. Habis tentera masuk polis bantuan. Mana bantuan UIM. Berapa kesempatan juga kan. Saya rasa pengalaman saya lagi lepas kita ada pengalaman masa kerja askar kan. Mana kita kerja ke UIA, mana kita dapat 2 pengalaman lah. Mana kita dapat 2 pengalaman. Masa saya ingat Presiden UIA Anwar Ibrahim. Tapi dia dah kena tangkap kes apa semua kan. Jadi saya pun masa tu Anwar Ibrahim dia jaga. You jaga Anwar Ibrahim? Saya bukan tak. Anwar Ibrahim ni dia pemurah, mana yang mana dia pengawal keselamatan, apa ni, polis bantuan ni dia bagi overtime lebih. Tu dia bagus. Macam kita pengawal sebab dia kan. Tentang tu saya yang dia masakan tangkap kes tu memang dia kerja juga dan dia kena tangkap kes ini semua kita tak tahu cerita lah. Pasal kita pun dapat muat pun kita pribadi orang kan. Masa itu kita tak ada ambil tahu sangat kan, tapi tentang kebajikan dia bagus. Lumayan dia bagusnya orang, di mana dia bersih kan, mana dia jaga dia punya anak-anak buah dia. Dia punya cara dia kan, mana dia bagus lah dia punya
cara tutur kata dia, mana dia tak ada ikut apa ni, protokol sangat tak ada. Protokol dia kurang mana. Dia sama kalau kita dia pakai baju biasa kan, jumpa borak. Dia macam dia tak ada ikut setengah-setengah pegawai tinggi kan, ikut protokol kan. Kena nak berbual dengan dia, cara-cara ada cara dia kan. Tapi dengan dia tak suka macam tu. Dia suka biasa je. Dia masuk dengan pos, dia masuk dalam UAE, dia pakai baju Melayu je. Simple je. Dia pakai baju Melayu je. Mana dia perbuatan ni bagus lah. Dia tak ada banyak jangan protokol dia kan. So media tolonglah. Siapa ada kena Anwar Ibrahim kata penyokong dekat sini. Saya bukan penyokong, saya kerja bawah dia kan. Kerja bawah dia. Kerja bawah dia. Kena ingat lagi Anwar Ibrahim. Dia bagus. Hari ini hari Malaysia. Adakah beritahukan generasi yang orang jadi, muda itu? Saya punya apa ni untuk panduan pada anak-anak muda ni, kerana kita ni bagus kita bekerja untuk kerajaan, mana kita semangat kita kan, semangat juang kita kan. Kita pada pendapat saya kerja yang untuk macam ni banyak dia punya tabur bakti kan, mana walaupun kita orang tak nampak sangat, tapi daripada segi itu katanya rezeki kita halal lah, mana semangat perjuangan kita kan, kita untuk negara kan, mana rezeki pun datang akan dapat juga kan, mana kita dapat kerja yang betul kan. Mana kita rezeki kita tu macam halal lah, mana berkatnya rezeki kan. Ada satu perjuangan anak muda sekarang banyak kan yang ni dia tak nampak kan. Mana kalau boleh kan ada semangat perwira lah, mana semangat perwira, semangat perlawanan kan. Pahlawan mana kita tak kira bangsa macam kita, anggota saya semua kan. Semua ada, Cina ada, India ada, Melayu tu yang semangat jati lah, mana tak ada segi perkauman tak ada, mana kita dah dilatih memang macam tu kan. Semangat kita untuk menjaga tanah air kita kan. Ya, tak kisah apa bangsa, apa agama, budaya. Tapi kita kena bersatu lah, mana kita pun ikut bersatin dah berapa lama kan. Tapi segi macam mana cara dia pun betul, mana dia label, mana dia tak kira kau orang Cina ke orang India kan. Kita kena sama. Pasal apa, masa-masa duduk dah, ibu apa dia duduk dah 100 tahun duduk di Malaysia. Mana dia dah kira macam dah ada juga kan dalam, walaupun dia bukan jati mana anak tanah Melayu kan, tapi dia sepatutnya dia ada dapat juga kan. Kalau kita kira macam tu memang ni kan. Jadi saya rasa dalam segi ni anak muda ni kena ada sifat ni lah. Kerana perlawanan, mana sifat kita jati diri kita kan, mana kita cintakan tanah air kita kan. Tu yang betul-betul yang saya kata banyak yang boleh dapat kan. Tapi anak kita banyak-banyak anak Melayu kan, banyak yang tercecil, kena dadah, kena apa kan, mana dia tak nampak kan. Saya pun rasa macam sedih juga kan. Macam bangsa lain, macam Cina pun dia pandai, dia sama, bukan kita nak menangkan Cina tak ada, tapi macam undi kan. Dia orang pergi macam kita anak Melayu, mana dia leka dengan dia punya ni, dia punya cara dia kan. Macam tak ada semangat macam ni. Kalau undi apa kan, memang habis kalau kata ada undi tu, anak Melayu mana ada banyak kira undi. Dia tak tahu nilai undi tu kan. Memang hari ini hari Malaysia. Seperti kita katakan, saya ingin mewakili parti gerakan, ingin mewakili rakyat jelata. Semua lapisan rakyat di Malaysia itu mengucapkan terima kasih kepada wira-wira yang memberi sumbangan atau perkorbanan mereka kepada negara kita. Seperti saya katakan, jika tanpa dedikasi mereka, memang hari ini Malaysia tak dapat kedamaian dan keharmonian yang kita ada pada hari ini. Memang betul kan? Oleh itu, sebagai rakyat atau anak Malaysia, kita tidak boleh melupai perkorbanan mereka dan keberanian mereka mestilah diingatkan. Oleh itu, Parti Gerakan pada hari ini kita tepikan agenda politik, walaupun you ingat Anwar Ibrahim. Tapi kita katakan kita mesti ingatkan anak-anak kita atau orang-orang muda kita, sumbangan yang telah diberikan oleh wira kita, pahlawan kita. Ini bukan jatuh daripada langit.
Kedamaian itu tak jatuh daripada langit. Ini semualah perkorbanan, keberanian mereka menjaga keselamatan negara kita. Oleh itu saya pun nak ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada barisan yang hadapan yang menjaga negara kita, terutamanya sekarang ialah ancaman COVID-19. Kita ucapkan terima kasih kepada barisan hadapan jururawat, doktor, hospital yang membantu negara kita mengatasi cabaran COVID-19 ini. Oleh itu saya memanglah menyeru rakyat jelata, ingatlah jasa-jasa pahlawan kita, wira kita, bahawa ini adalah menjadi satu teladan yang sangat penting untuk kita meneruskan kehidupan dan cabaran yang besar untuk Malaysia. Okay, thank you. Memang hari ini kita ada dua wira kita telah melawat. Yang satu pagi saya telah pergi ke Klang, itu ialah seorang wira Patrick, nama dia lah, dia tentera udara. Oh, dia udara yang tadi ada beritahu saya. Tentera udara. Dan memang semasa itu dia pun cerita bahawa apakah perkorbanan beliau dan sumbangan dia untuk negara. Tetapi dia memang berbeza. Yang tuan ini sudah untuk maklumat, dari segi maklumat. Tapi dia memang ada berperang dengan komunis. Tadi dia tunjuk tangan dia memang ada peluru tau. Sini masuk, sini keluar dia. Dan oleh itu dia kata dia tak kesal menjadi tentera kerana ini adalah misi semua pahlawan kita, tentera kita menjaga keselamatan negara kita. Tetapi kita nampak yang itu wira atau pahlawan itu biasa senang dilupai oleh negara kita atau dilupai oleh young generation. Oleh itu kita nak ambil kesempatan ini mengingatkan semua orang jasa-jasa, sumbangan, perkorbanan dan terpenting sekali keberanian lah. Ini bukan senang kan, nak jaga keselamatan negara kita daripada ancaman luar di negara kita. Okey. Betul, kalau nak diikutkan dalam situasi sekarang ni, generasi muda mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang menyebabkan mereka sendiri sebenarnya gagal mendapat satu satu jalan yang betul. Kalau kita tengok daripada segi percaturan pemimpin politik sendiri, sebagaimana yang berlaku sebelum ini, sebelum pertukaran kerajaan baru, menyebabkan berlakunya huru-hara, menyebabkan juga generasi muda nampak confused. So sebenarnya sambutan Hari Malaysia, macam mana kita nak memperbetulkan? Memang hari ini kita nampak kekeliruan atau ini bukan kesalahan young generation atau orang-orang muda. Kerana pada masa ini kita katakan kita semua orang ada handphone. Handphone itu ada social media, ada WhatsApp lah, Telegram lah, Twitter lah, apa-apa. Dan cabaran yang besar itu ialah orang muda sekarang mesti cuba sedaya upayanya buatkan analisis itu, adakah berita itu betul atau tidak. Yang ini susah kerana yang berita yang palsu itu pun sudah menjadi betul tau. Macam betul, gambar pun betul, semua pun betul. Oleh itu memang bukan generasi muda saja yang susah untuk membezakan berita itu betul atau tidak. Ini termasuk kita juga. Kadang-kadang kita pun tak tahu ini adalah berita betul atau tidak. Oleh itu saya memanglah kata menyerukan semua jelata rakyat kita, apa-apa berita yang kita kata negatif itu jangan sebar, okey. Memang apa-apa yang berita terima, cuba buat analisis dulu, adakah berita itu betul atau tidak. Ini memang susah, tetapi yang ini hanya cara ini boleh menyelesai the hatred environment, kerana politik itu diatasi saja. So oleh itulah saya kata ada gadget yang baru itu, social media baru itu kebaikan untuk kehidupan kita juga. Kadang-kadang pun ada the negative part lah.
So kita mesti berhati-hatilah semasa mendapatkan berita-berita daripada melalui telefon atau daripada sosial media. Share good vibes. Hah? Share good vibes. Oh, Yeah. Yeah. Don't share bad news now. don't share the Negative. negative news lah. Kerana kita sudah ancaman COVID kita kan, memang susah, memang nampak ini bukan cabaran Malaysia saja, ini cabaran bagi seluruh negara di dunia ini. Oleh itu we just share the positive one. We help those who are the needy, orang yang ingin mendapat bantuan, kita cuba. So seperti parti gerakan lah, kita sudah tepikan politik, kita fokus memberikan sumbangan bantuan kepada golongan B40. Kita buatkan kerja-kerja atau movement yang positif, seperti kita melawat pakcik ini, memberitahu lebih banyak orang sumbangan atau perkorbanan wira kita semasa negara kita diancam oleh komunis ke. Yang ini adalah penting. Ini walaupun ini adalah sejarah, tetapi sejarah ini adalah penting untuk sebagai panduan kepada generasi yang muda untuk meneruskan kecemerlangan negara kita. Tuan, dengan kehadiran parti gerakan pada hari ini menyantuni Tuan sebagai salah seorang daripada pesara ATM, apa agaknya perasaan apabila dikunjungi oleh satu presidennya sendiri hari ini? Saya kata kerajaan Datuk di rumah saya pun kata satu, saya pun tak sangka, saya pun macam benda ni tak berlaku rupanya. Saya pun dapat berita macam ni, saya pun rasa tak sangka kan. Kita sebagai anggota pertahanan biasa, mana kita tak ada pangkat yang besar-besar, saya cuma sarjan ni kan. Tapi apabila dapat macam ni, saya dapat satu keistimewaan pada diri saya kan. Mana saya tak sangka datangnya pemberita dengan Datuk pada gerakan datang, kawan-kawan semua datang. Saya rasa masa satu teruja pada diri saya. Kerana saya pun merasa diri saya ni, tak sangka saya dah jadi macam ni kan. Mana saya pun ada satu puas pada diri saya juga kan. Bukan saya nak maksa apa kan. Mana saya tak sangka benda akan berlaku pada diri saya. Semangat tu yang saya rasa berkobar-kobar juga. Dan terima kasih kepada pihak yang mana mengunjungi saya dan untuk memberi penyelesaian pada hari kemerdekaan ini. Itu saja yang saya dapat buahkan pada diri saya. Rasa diri dihargai lah. Itu yang saya kata, saya tak sangka saya ada di Sanjung lagi. Okey Datuk, saya nak tanya satu soalan. Ini berkenaan tentang semalam Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman. Dia ada membawakan di Dewan Rakyat berkenaan tentang RUU anti lompat parti. Cadangannya untuk dibahaskan di Parlimen. So dia apa komen daripada parti gerakan berkenaan tentang anti lompat parti ni sekiranya dibahaskan di Parlimen? Memang kita katakan apa-apa RUU yang baik untuk negara kita, parti gerakan akan terus memberikan sokongan yang sepenuh. Okey. Dan jika RUU yang tersebut boleh membantu negara, terutamanya kestabilan negara kita, memang parti gerakan sokong bahawa mengadakan RUU itu, kerana memang negara kita pada masa pemulihan daripada ancaman COVID-19, selain daripada kita mesti memastikan rakyat kita balik ke sara hidup yang normal itu, dan juga adalah penting ialah ekonomi negara kita. Dan ekonomi negara kita memang bergantung besar dengan pelaburan asing ke negara kita. Oleh itu kita boleh mengatasi krisis ini, cabaran ini pada masa yang singkat itu. Ini memang tertakluk juga pelaburan asing ada kepercayaan kepada negara kita. Dan satu faktor itu ialah kestabilan politik di negara kita. Oleh itu jika RUU itu jika boleh membawa kestabilan politik di negara kita, parti gerakan memang setuju dan sokong RUU itu untuk kestabilan politik
malah sampai kita mendapatkan ekonomi kita, pemulihan ekonomi di negara kita boleh balik dengan secepat mungkin. Datuk, pada masa sekarang adakah Datuk melihat RUU tu sebagai satu keperluan? Sebab ialah memandangkan sebelum ni sebelum adanya kerajaan baru ni ialah berlakunya lompat parti lah benda semua. Adakah Datuk melihat tu sebagai keperluan? Pada segi kestabilan politik itu kita nampak ini adalah satu keperluan, terutama sekali lagi kita katakan ini pun adalah satu perkara yang dibentang semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Perdana Menteri sekarang Ismail Sabri mengkaji perkara itu. Oleh itu kita kata buat masa ini memang RUU itu adalah satu penyelesaian untuk kestabilan politik di negara kita. Okey. Thank you. Terima kasih. Ini BPS. Nanti. BPS ni PPP. Itu mooncake. Ini orang Cina perayaan mooncake. Oleh itu kita sikit sumbangan selain daripada ini kita bagi mooncake untuk perayaan mooncake festival. Okey. Okay. Mooncake. Nice one, cake. Anda buat ni kuih bulan. Kuih bulan. Kuih bulan. Mungkin pantas dan pati. Oh.